أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin, kurnia serta inayahnya Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita peluang untuk hadir sama-sama pada malam ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita peluang dan ruang untuk masih kita bernafas. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberi kita petunjuk dan hidayah agar sama-sama kita dapat berjalan menaiki kenderaan datang hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang di mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum itu mereka berkumpul pada rumah daripada rumah-rumah Allah, melainkan kata Allah, nazalat alaihimus sakinah. Dan mereka yang datang berkumpul di rumah Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang datang pada malam ini termasuk insya-Allah. Melainkan apa tuan-tuan dan puan-puan? Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan sakinah, ketenangan datang, kebaikan datang pada mereka yang sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Bukan setakat sakinah, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kerahmatan kepada mereka-mereka yang menjadi tetamu Allah yang datang berkumpul di dalam rumah-rumah Allah. Bukan setakat itu saja, wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Dan nama-nama mereka yang hadir pada malam ini disebut-sebut oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, disebut Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Dan masya-Allah, nak kata betapa beruntungnya mereka-mereka yang sanggup mengorbankan masa untuk hadir sama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan dan saya juga sentiasa diberikan taufik dan hidayah, diberikan kekuatan untuk kita memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, seterusnya mendapat kebaikan, kerahmatan dan sakinah, dan seterusnya mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada malam ini kita akan berbicara ataupun kita akan bercakap-cakap, berkisar tentang tafsir surah Al-Kahfi. Kuliah ni biasanya awal bulan, tapi dia dianjakkan sikit. Itu awal bulan tak dapat, kita anjakkan ke akhir bulan lah. Ala kulli hal, kita akan melihat suratul Kahfi. Pada malam ini kita berada pada ayat yang ke 17. 17 kita ada sentuh sikit pada pertemuan yang lepas, dan kita bermula pada ayat yang ke-17 hingga ke ayat yang ke-20 insya-Allah.
Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa metod kita akan baca dulu. Kemudian kita akan tengok apa yang kita boleh tengok daripada segi bacaan. Kemudian kita akan tengok tafsirnya insya-Allah. Tafsir yang dirujuk ialah tafsir Al-Azhar daripada Profesor Dr. Hamka insya-Allah. Ayat yang ke-17 Suratul Kahfi juzuk yang ke-15. 295. Saya baca dan tuan-tuan dan puan boleh ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم
بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dah pun baca beberapa ayat, lebih kurang 4 ayat 17 sampai 20 pada malam ini daripada suratul Kahfi, yang mana hampir semuka juga alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Antara amalan yang akan menjadi pemberi syafaat kita pada hari akhirat inilah Al-Quran. Ada orang tuan-tuan dan puan-puan satu hari satu muka surat pun tak dapat. Bukan satu hari, kadang-kadang seminggu satu muka surat pun tak dapat. Ada bukan tak ada. Ada setengah orang setahun tak sentuh Quran. Quran tu maknanya dia buka Quran bacalah. Kalau dia kata saya solat, saya baca Quran, itu lain lah, itu solat. Tapi nak buka mushaf, ambil wuduk, buka, duduk satu tempat, buka, baca, ada orang kadang-kadang 2 minggu satu muka pun tak dapat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, inilah amalan yang mana kata Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abi Umamah Al-Bahili, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Hadis ni famous. Bacalah kamu akan Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya pada hari akhirat nanti, yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Kita biasa dengar tapi nak amal itu susah. Kita biasa dengar tapi kita nak praktikkan dalam kehidupan kita itu sukar sikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuntutan kita untuk membaca Al-Quran ni, untuk khatam Al-Quran, kalau kita ikut para sahabat, seperti mana sahabat-sahabat yang besar lah, Abdullah bin Umar, mereka di luar solat 3 hari sekali khatam. Tapi itu dahsyatnya, itu dahsyat punya pembacaan. Satu hari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abdullah bin Umar dia tanya kepada Nabi SAW, berapa lamakah sepatutnya saya khatam Al-Quran, tempoh? Kemudian Nabi cakap syahr, 1 bulan. Maknanya Nabi kata sebulan sekali sepatutnya kita khatam. Kemudian dia kata aku lebih kuat daripada tu, kata Ibn Umar. Maknanya saya ni lebih mampu sebenarnya, lebih lagi
khatam lebih daripada sebulan tu beberapa kali saya mampu. Kemudian Nabi kata okey 7 hari kan, maknanya seminggu sekali kena khatam. Kemudian Abdullah bin Umar kata saya mampu lagi. Kemudian Nabi kata 3 hari dan jangan lebih daripada tu, kata Nabi. 3 hari sekali. Itu sunnah yang Nabi SAW ajarkan. Tapi nak lebih pun boleh. Tapi Nabi beritahu begitu kepada Abdullah bin Umar. Seperti mana yang kita tahu, kalau dalam bulan puasa, bulan Ramadan, amalan salafus salih antaranya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita, imam mazhab kita, satu hari dia khatam 2 kali dalam bulan Ramadan. Dan begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Allahumma salli ala Muhammad, Abu apa tak ingat satu sahabat tu, dia 10 malam terakhir dia khatam satu hari sekali. 10 malam terakhir. Yang sebelum tu dia khatam sekali je, 20 sekali. Malam yang terakhir tu sekali, sehari sekali. Di luar Ramadan dia khatam 3 hari sekali. Ala kulli hal, kita ni atas tiket orang awam, kita sepatutnya, kata Imam Nawawi dan At-Tibyan fi adab hamalatil Quran, setahun sekali. Okeylah, setahun sekali. Nampak ringan sikit. At least kalau kita dah khatam bulan Ramadan sekali, okeylah. Luar Ramadan kita try target sekali, jadi setahun dapat 2 kali. Ala kulli hal, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ialah satu pelaburan jangka masa panjang. Kita baca dia, kita dapat pahala di dunia dan kita dapat syafaat di akhirat. Pelaburan masa panjang Al-Quran ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita azam untuk banyakkan lagi pembacaan. Pada hari ini, tuan-tuan, kita berada pada suratul Kahfi ni. Kalau kita tengok ayat belakang dia, ayat 17, macam mana bunyi dia? Wa tahsabuhum wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawar. Akhir sekali waliyam mursyida. Dia da kan. Kemudian ayat 18 ru'ba ahada, ayat 20 abada, masjida, 21. Dia banyak macam tu ayat dia, pattern dia. Alhamdulillahillazi, ayat pertama, anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dia hidup belakang tu kan. Itu pattern antara pattern surah Kahfi. Begitu juga surah Maryam, lebih kurang jugalah. Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Ya belakang tu kan. Itu mukjizat Al-Quran ni, dia power dari sudut bahasa dia. Kalau kita kurang faham bahasa Arab, kita tak dapat nak nikmati itulah. Tapi kalau pakar-pakar bahasa di negara Arab, dia akan baca masya-Allah. Mereka sebab ada sahabat-sahabat Nabi yang pakar dengan bahasa Arab ni sebelum mereka Islam. Mereka tentang Nabi, apabila mereka dapat tahu Al-Quran, mereka baca, mereka masuk Islam dengan sebab bahasa Al-Quran. Nak kata indah tak indah, power tak power Al-Quran ni, dan Allah Subhanahu wa taala cabar. Siapa yang boleh buat Al-Quran, silakan. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal fa aba aktsarun nasi illa kufura. Suratul Isra. Allah cabar kepada orang kafir ni, datangkan Al-Quran semisal dengan Al-Quran, satu Quran, cuba datangkan. Fa aba aktsarun nas illa kufura. Kalau kamu kumpulkan ramai manusia pun tetap tidak akan dapat. Kemudian Allah cabar lagi dengan satu surah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih, kata Allah. Kalau kamu ragu-ragu dengan Al-Quran ini, fa'tu bi suratin min mithlih, kamu datangkan satu misal, satu surah yang kamu boleh lawan dengan Al-Quran. Allah cabar dalam suratul Baqarah, dan ada juga ayat yang lain, 10 ayat, satu ayat Allah cabar dalam Al-Quran. Tak ada siapa boleh buat, tuan-tuan dan puan-puan. Nak kata power tak power, satu lagi, kalau kita tengok dari sudut bahasa ni, tuan-tuan, bahasa Melayu lama 180 tahun dulu, kalau kita baca surat khabar waktu tu, mungkin kita pun susah nak faham, sebab bahasa dah berubah, zaman berubah, bahasa berubah. Begitu juga bahasa English kan. Kalau kita tengok karya-karya yang famous dulu lah, William Shakespeare tu kan,
Kita nak baca pun susah sebab dia punya bahasa lain. Bahasa lain, bahasa berubah-ubah. Begitu juga bahasa-bahasa yang lain, seiring dengan masa dia berubah-ubah. Mungkin bahasa yang tahun 2022 dengan tahun 2052 lain sikit. Mungkin dia dah berubah. Okey. Tapi Al-Quran tidak. 1446 47 ke tahun ni. Masih sama. Masih menjadi mukjizat, masih menjadi kebanggaan, masih menjadi satu kitab yang tidak boleh ditandingi oleh sesiapa pun. Walaupun beribu-ribu tahun. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Al-Quran. Dan antara mukjizat Al-Quran ni tuan-tuan, ada satu surah nama surah Kahfi kan. Dia cerita tentang pemuda-pemuda Al-Kahfi yang masuk dalam gua. Kita sudah sampai pada ayat yang ke-17, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa tarasy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatasy shimal wa hum fi fajwatin min. Yang bermaksud dan engkau lihat matahari apabila terbit, dia condong daripada gua mereka di sebelah kanan, ke sebelah kanan. Dzatal yamin, yamin sebelah kanan. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dalam surah Al-Waqi'ah. Siapa yang mendapat golongan kanan ni ialah golongan syurga. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Mereka yang mendapat menjadi golongan kiri, maka itulah mereka yang tergolong dalam golongan neraka. Wa idza gharabat taqriduhum dzatasy shimal, kata Allah, dan apabila dia tenggelam, dia tinggalkan mereka di sebelah kiri matahari tadi. Wa hum fi fajwatin min, sedang mereka berada di bahagian yang lapang daripadanya. Dzalika min ayatillah, barang siapa yang ditunjuki Allah, demikianlah di antara ayat Allah. Man yahdillahu fahuwal muhtad, barang siapa yang mendapat hidayah Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida, dan barang siapa yang disesatkannya, maka sekali-kali tidak akan ada penolong yang akan menunjukkan jalan. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, kita perlukan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita, untuk menunjukkan kita jalan. Sebab itulah sehari semalam 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu apa? Ayat yang selepasnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita sentiasa kena minta petunjuk daripada Allah. Ada orang tuan-tuan dan puan-puan 50 tahun dia beribadat, tetapi di akhir hayat dia tiba-tiba dia turn, dia berubah, maka mati dalam kufur. Sebaliknya, ada orang hidup dalam kegelapan, dalam kemungkaran sepanjang hidup dia, tetapi 2-3 hari sebelum kematian dia, dia kembali kepada Allah, maka tempatnya syurga tuan-tuan. Apa yang dikira bukanlah permulaan, tetapi apa yang menjadi pengakhiran kita, itulah yang dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sentiasa kena minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah kata, man yahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang mendapat hidayah petunjuk Allah, maka mereka itulah golongan yang mendapat petunjuk dan hidayah Allah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, di antara doa yang kita perlu amalkan, doa yang kita perlu selalu baca dalam solat, luar solat, ialah satu doa yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, hadis sahih riwayat Nasa'i. Macam mana doanya tuan-tuan? Simple, kita biasa dengar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takinni ila nafsi tarfata ain. Itu hadis Nabi SAW diriwayatkan daripada Anas bin Malik, riwayat Nasa'i sahih. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, dengan rahmatmu ya Allah kami mengharapkan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusan aku sekaliannya. Sya'ni kullah, semua urusan aku ya Allah engkau permudahkanlah, engkau perbaikilah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau serahkan kepada aku urusan walaupun tarfata ain, walaupun sekejap.
sekelip mata. Jadi kita minta petunjuk daripada Allah sentiasa. Bangun tidur, tidur semula, nak pergi kerja, balik kerja, nak pergi kedai makan nasi dan sebagainya. Petunjuk Allah lah yang kita harapkan, tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang, tuan-tuan dan puan-puan, dekat rumah-rumah saya lah, dekat-dekat rumah, dia balik daripada solat subuh kena langgar kereta, masuk dalam longkang, tu lah meninggal dekat tempat kejadian. Padahal dia dah jalan situ 50, 60, 70 tahun, dia dah jalan dekat situ selamat. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nak jatuh, meninggal, kena langgar. Kita pun tak tahu. Kadang-kadang kita lalu satu tempat tu 30 tahun, tempat yang sama, kita ulang-alik pergi kerja, selamat. Tapi akan ada satu hari, mana tahu, takdir kita Allah bagi kena kat situ. Jadi petunjuk dan hidayah Allah lah yang kita perlukan sentiasa, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat tadi menjelaskan tentang bagaimana orang Ashabul Kahfi ni, tuan-tuan, mereka apabila mereka sampai dalam gua tersebut, mereka berehat, mereka tidur di dalamnya. Dan nak ceritanya, matahari ni tak kena direct dengan Ashabul Kahfi. Bagaimana Allah cerita, apabila matahari itu naik, maka matahari itu cahayanya di sebelah kanan, dan apabila turun, cahayanya di sebelah kiri. Dan di antara Ashabul Kahfi punya tempat tu dengan muka gua, dia ada satu jarak sikit, fi fajwatin min, tanah lapang, maknanya ada beberapa meter daripada muka gua tu. Itulah tempat Ashabul Kahfi berehat, tidur di situ. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Allah buat macam tu? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak jaga ni tubuh mereka ni 309 tahun. Lama. 309 tahun Allah Subhanahu Wa Taala nak jaga. Sebab itulah kalau kita tengok ayat lepas ni, Allah buat macam mana? Dia balik-balikkan. Mereka ni tak tidur statik. Mereka sekejap ke kanan, sekejap ke kiri. Itu semua Allah Ta'ala buat. Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok, kalau manusia ni, dia perlukan cahaya matahari. Saya baca dalam satu portal My Portal Health, manusia memang perlukan cahaya matahari sebab di situ ada cahaya vitamin D dan sebagainya, benda-benda yang boleh merangsang kita punya kekuatan badan, immunity dan sebagainya lah. Dan tapi mereka yang terlalu banyak kena cahaya matahari, dia akan menyebabkan beberapa risiko, menyebabkan beberapa risiko kepada kesihatan. Di antaranya dia akan terbakar kulit. Tahap sederhana dia gatal-gatal, kulit dia kupas-kupas. Tetapi apabila manusia dia kena direct 24 hingga ke 48 jam ke atas, maka dia dah start bengkak-bengkak, mengelupas cahaya matahari direct ni. Kemudian kalau kena baju pun dia sakit sebab dia dah mengelupas. Dan itu cahaya matahari kalau banyak sangat. Selain itu dia ada kanser kulit, dan kalau banyak sangat kena cahaya matahari. Kerosakan mata, itu juga disebabkan oleh cahaya matahari. Itu kata doktor tersebut 48 jam direct, non-stop. Tuan-tuan bayang 309 tahun, macam mana kalau dia kena, tak tahu jadi apalah, kan badan. Itulah mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau tak kena langsung, cahaya matahari pun masalah juga, pun masalah, sebab dia akan mengancam jantung, kemudian dia akan ada gangguan saraf, dan imun tak kuat kalau tak kena langsung cahaya matahari. Itu di antara mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat Ashabul Kahfi ni. Mereka ni kena juga cahaya matahari, tapi tak direct. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-18, kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu macam mana? Wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Dan engkau sangka mereka jaga. Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Engkau sangka mereka jaga, padahal mereka tidur nyenyak. Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Dan kami balik-balikkan mereka ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Nampak?
Allah balik-balikkan. Mereka ni tak tidur statik, mereka dibalik-balikkan Allah. Macam kita lah tidur. Kalau satu katil dari hujung ke hujung kita punya, kan. Kalau ada orang kat sebelah dia diam je tidur. Biasanya macam itulah. Kalau zaman dulu, zaman muda-muda, masya-Allah. Kan. Satu katil tu memang daripada hujung ke hujung kita punya lah. Dengan 3 bantal, 1 bantal panjang. Kan? Biasanya macam tu. Kemudian wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid, kata Allah, sedang anjing mereka membentangkan kedua kaki mukanya di pintu gua. Law tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Jikalau engkau lihatlah mereka, nescaya engkau akan berpaling dari mereka sambil lari, dan nescaya engkau dipenuhilah kerana mereka oleh ketakutan, akan rasa takut. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perihal Ashabul Kahfi ni di dalam gua, kalau orang datang masuk dalam gua yang mereka tidur tu, mereka akan tengok, mereka akan lari. Sebab apa? Sebab mereka ni tidur tapi seolah-olah kalau orang tengok, nampak macam dia orang ni jaga. Diriwayatkan mata dia orang ni terbuka. Mata terbuka. So nampak macam orang tengah duduk-duduk baring-baring je. Kan? Dan ada pula anjing seekor kat depan tu. Anjing ni tuan-tuan, ini anjing tu memang ada, tapi nama dia tu pelbagai. Nama tu ulama khilaf lah. Tapi khilaf pun dia datang daripada riwayat Israiliyat lah. Bukan hadis, bukan apa. Tapi itu cakap-cakap orang Bani Israel sejak turun-temurun. Ada kata anjing ni nama Hamra, kan? Ada kata namanya Hamran. Ada kata namanya Qitmir. Kita bisa dengar anjing tu nama Qitmir. Qaf, Ta, Mim, Ya, Ra. Qitmir. Anjing Ashabul Kahfi ni. So ada 3 nama lah. Hamran, Hamra, Qitmir. Yang mana satu wallahu ta'ala alam. Ini cerita saja, kita tak perlu nak hafal pun lah. Kita dengar-dengar je. Sebab dia Israiliyat. Tapi Israiliyat ni kalau kita dengar, jangan kita rasa kisah Israiliyat kita tolak. Ini kisah palsu ni, kisah Bani Israel ni kita tolak. Tidak juga. Sebab apa? Bila Nabi ditanya tentang kisah Israiliyat ni, Nabi beritahu la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kamu membenarkan mereka dan jangan kamu mendustakan cerita tentang Israiliyat ni. Maknanya kita tengah-tengah. Kisah Israiliyat kalau kena dengan Al-Quran hadis, kita boleh ambil. Kalau tak kena, dekat situ baru kita tolak. Tapi kita tak boleh tolak total 100%. Israiliyat je kita pantang dengar, kita tolak. Tak boleh macam tu. So hati-hati. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anjing kat depan. Lawi tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Kalau kita tengok, maka kita akan lari. Diberikan contoh oleh tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz almarhum. Dia kata kalau ada orang kutip-kutip kayu, ada orang naik atas bukit tu nak mencari makanan, kalau mereka jumpa gua tu, mereka akan lari. Sebab seolah-olah mereka ni jaga. Mereka ni ada dalam 7 orang. Ada riwayat kata 5 orang, ada riwayat kata 6 orang. Tapi yang kuatnya 7 orang Ashabul Kahfi. Dan nama-nama Ashabul Kahfi ni pun ada juga, tapi khilaf lah. Khilaf. Nama-nama mereka ni pun daripada kisah Israiliyat juga, bukan daripada hadis dan sebagainya. Ada kata nama Yamliha, Martunus, Kastunus, Beru Yunus, Danimus, Yatubunus, Kalus. Nama-nama zaman dulu, zaman-zaman macam zaman-zaman Greek tu kan. Sebab Ashabul Kahfi ni, mereka waktu bila tuan-tuan dan puan-puan, mereka ni ialah di zaman selepas Nabi Isa dan sebelum kedatangan Nabi Muhammad, di antara dua tu. Selepas zaman Nabi Isa wafat, sebelum datangnya Nabi Muhammad, di antara tu, ketika itulah terjadinya Ashabul Kahfi punya cerita. Ketika itulah pemuda-pemuda ni lari ke dalam gua untuk menyelamatkan iman mereka. Kemudian wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Dan demikianlah kami bangunkan mereka, Ashabul Kahfi tersebut, qala liyatasaalu bainahum, sampai mereka bertanya di antara mereka. Qala qailum minhum kam labithtum,
Berkata seorang di antara mereka, berapa lamakah kamu tinggal di sini? Qalu, mereka menjawab, labithna yauman aw ba'da yaum. Mereka berkata, kita telah tinggal di sini satu hari atau setengah hari. Sehari atau setengah hari je. Kemudian qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Kemudian salah seorang daripada mereka berkata pula, Tuhan kamulah yang lebih tahu berapa lama kamu tinggal di sini. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madinah. Kemudian mereka bermusyarat, mereka nak hantar seorang. Seorang ni yang dikatakan bila mana seorang ni dihantar ni nama dia Yamlikha. Nama dia. Dia dihantar untuk mencari makanan sebab dia orang bangun, dia orang lapar. Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Dia suruh apa? Mereka ni mesyuarat hantar seorang utusan untuk mencari makanan, dan bukan mencari makanan yang biasa-biasa. Mereka ini dengan sifat mereka yang warak, dengan sifat mereka yang ada tauhid dalam diri, dan mereka ingin mencari makanan yang apa? Azka ta'ama, iaitulah makanan yang lebih baik, makanan yang halal dan sebagainya dalam tafsiran dia. Falyatikum birizqin minhu walyatalattaf. Maka hendaklah dia membawakan sedikit makanan daripadanya, walyatalattaf, dan hendaklah dia berhati-hati, wala yush'iranna bikum ahada, dan janganlah dia menimbulkan curiga seorang pun tentang kamu. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sudah masuk Isyak. Kita bagi laluan kepada azan, kita sambung sikit insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah membalikkan ke kanan dan ke kiri Ashabul Kahfi. Kemudian pada ayat yang ke-19 mereka dah sedarkan diri. Dan ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Mereka dah sedar. Ba'athnahum. Ada sebelum ni Allah cerita wa tahsabuhum ayqadha, dan sebelum ni Allah kata apa? Fadarabna ala adhanihim. Allah tutupkan telinga-telinga mereka. Fil kahfi, di dalam gua tersebut, sinina adada, beberapa tahun. Kalau kita tengok cara Allah Ta'ala cerita, menarik juga. Menarik. Sebab apa? Sebab starting cerita Ashabul Kahfi ni dengan am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Tanda soal. Okey. Bagaimana Allah cerita? Adakah cerita Ashabul Kahfi dan Raqim, Raqim ni batu yang mereka akan ada raja yang akan letakkan di sebagai penanda gua tersebut. Kanu min ayatina ajaba. Dan adakah cerita Ashabul Kahfi dan Raqim ini yang menakjubkan kamu? Tanda soal. Dan Allah nak cerita banyak lagi kekuasaan Allah yang menakjubkan yang kita boleh lihat, matahari, bulan dan sebagainya. Itu starting dia. Kemudian Allah Ta'ala cerita Allah dah tutup telinga mereka beberapa tahun. Sini nak ada beberapa tahun. Berapa tahun? Dia tak sebut lagi. Berapa tahun tu Allah Ta'ala sebut belakang-belakang sikit, kan? 309 tahun tu Allah Ta'ala sebut belakang-belakang. Dia cerita detail dia cerita belakang sikit. Kemudian dia cerita lagi detail dia belakang sikit. Macam tu cara penceritaan Ashabul Kahfi. Cerita Suratul Kahfi ni tentang bagaimana Allah Ta'ala cerita Ashabul Kahfi ni. Menarik kalau kita nak tengok cara. Sebab itulah Quran ni mukjizat yang kita kata tadi. Cara penceritaan dia pun, dia ada climax dia, dia ada mula, dia ada turut dan sebagainya lah. Kalau orang filem dia akan dapat tahu macam mana plot twist dan sebagainya ada. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan tengok bagaimana Ashabul Kahfi ni yang dikatakan Yamlikha ni, utusan tadi ni, dia turun daripada gua tersebut ke bandar. Dia orang ni kan dikatakan sebagai anak orang kaya, kan? Anak raja-raja dan pembesar-pembesar. Mereka lari ke dalam gua tersebut, mereka tidak lari tangan kosong, mereka membawa juga wang-wang perak, kan? Wang perak tersebut ialah mata
sebagai duit ketika itu. Mereka bawa sekali, dan apabila utusan tadi ni nak turun, dibawa juga wang perak tersebut. Dan untuk apa? Untuk tadilah, fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah falyanzur ayyuha azka ta'ama, untuk membeli makanan. Kemudian apabila disampai nanti dekat satu pasar tersebut, dia pelik. Sebab dia tengok tempat sama tapi benda dah lain-lain. Macam kita lah, kalau 30 tahun lalu KL dia lain, sekarang ni dah lain sikit. 50 tahun dulu KL dia lain, sekarang ni lain. Begitu juga orang ni pelik. Kemudian apabila dia jumpa dengan orang yang penjual tersebut, kemudian penjual ni tengok dari segi pakaian pun dah lain, so dia agak sangsi dan curiga lah, ni zaman mana ni? Kan? Yelah, kalau tiba-tiba ada orang bercawat datang kat kita, masuk dalam Aidin tu, tak ke pelik kita? Kan? Macam orang dulu, slipper orang dulu, pakaian orang dulu, sama juga kisah ni. Ni lagilah 309 tahun, 300 tahun punya perbezaan zaman, jauh. Dan apabila dia nak bayar, dia bayar pula dengan duit zaman dulu, lagi kawan tu pelik. Kan? Dan bukan sekarang je cepat viral, dulu pun cepat viral juga. Kan? Elok-elok je kawan tu tengok, oh ini duit zaman dulu ni, cerita tu dah viral satu bandar tersebut. Bila mana dah viral, maka benda ni pun dah sampai kat raja dan sebagainya. Raja pun nak pergi jumpa Ashabul Kahfi, orang ni yang tadi ni, yang dikatakan yang Mekha tadi, utusan tadi. Kemudian ada beberapa riwayat lah. Ada kata raja ni ikut sampai dekat gua, ada kata raja ni tak ikut. Kemudian apabila sampai dekat gua tersebut, ada riwayat, beberapa riwayat lagi, ada kata raja tu masuk juga dalam gua berjumpa dengan Ashabul Kahfi yang lain, baki-baki yang lain, dan ada kata raja tak masuk dalam gua tu. Utusan tersebut masuk dan mereka meninggal setelah itu. Itu sinopsis dia lah. Tentang detail dia, bagaimana apa mereka punya dialog dan sebagainya, tentang bagaimana mereka tengok waktu mereka masuk ni sebenarnya pagi, dia masuk dalam gua ni pagi. Kemudian dia orang bangun ni, tak dikatakan dalam tafsir Al-Azhar ni, Ikrimah bagi tahu dia masuk pagi, tapi apabila jaga tu tak gelap lagi. Masuk pagi, jaga-jaga tak gelap, maknanya petang-petang lah, tak sampai malam. Sebab itulah bila mana ditanya berapa hari kita duduk kat sini, tu sebab tu orang kata yauman au ba'dha yaum, sama ada sehari ataupun setengah hari. Sebab dia masuk pagi, keluar petang. Bukan keluar lah, dia jaga petang. Kemudian dalam tafsir Azhar beritahu, di antara mereka, sebab mereka bertanya-tanya ni, sebab apabila mereka masuk dalam gua tu, dekat hujung-hujung gua tu, waktu mereka masuk ada rumput-rumput je baru. Waktu mereka jaga dah jadi pokok. Itu antara dialog-dialog yang kita akan tengok lah dalam ayat-ayat, dalam penafsiran yang dibawakan oleh Buya Hamka. Buya Hamka ni didatangkan tafsiran ni, dia rujuk banyak kepada Ibnu Kathir, tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Ibnu Kathir, dimasukkan tafsir Ibnu Abbas, dimasukkan juga tafsir-tafsir Al-Qurtubi dan lain-lain. Dalam tafsir dia blend semua, dia ceritakan dengan bahasa mudah dekat dalam tafsir Al-Azhar. Itu tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan lebih detail sikit tentang ayat yang ke 19 insya-Allah dan seterusnya. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi wasyaitan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.